Assalamualaikum. Okey, untuk video ni kita nak discuss pasal buat pinjaman untuk pergi haji atau umrah. Okey, apa hukum dia dan apa perkara-perkara yang kita kena consider. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Okey, sebenarnya pergi haji dan pergi umrah ini adalah untuk orang yang berkemampuan sahaja. Kalau kita tak mampu, kita tidak diwajibkan untuk mengerjakannya. Tetapi sebagai seorang Muslim yang beriman, kita mesti mencuba untuk memampukan diri. Bermakna kita harus menyimpan, kita harus cuba, kita harus bekerja untuk satu tujuan tu. Okey, maknanya kita menyimpan duit sikit-sikit asalkan kita dapat pergi haji atau pergi umrah. Macam zaman dulu-dulu orang yang pergi bertani, yang tanam padi, dia ada pusingan dia. Okey, pusingan yang ini okey, dia nak simpan untuk haji. Pusingan yang ini untuk dia makan. Okey, macam itulah. Jadi sebenarnya niat yang kita kerjakan setiap hari itu adalah kehidupan kita yang sebenar. Apa yang kita niatkan. Kalau kita nak pergi haji, insya-Allah kita niatkan pekerjaan kita, insya-Allah dapat. Okey, tetapi kita berbalik kepada persoalan, boleh tak kita berhutang untuk mengerjakan haji atau umrah? Jawapan dia boleh jika kita berkemampuan untuk membayarnya semula. Bermakna kita buat pinjaman peribadi atau pinjaman haji dan umrah sekarang dah ada di BSN. Okey, yang itu kita dibolehkan jika kita berkemampuan untuk membayar semula. Kerana pinjaman ini adalah pinjaman berskala, berstruktur. Jadi kalau kita mampu, kita boleh membuat pinjaman dan kita boleh mengerjakan haji dan umrah tu. Okey. Pertama sekali, syarat-syarat pinjaman itu adalah tidak boleh ada riba. Yang kedua, kita berkemampuan untuk membayar semula. Okey, jadi kalau kita rasa kita ada keperluan, kita boleh berhutang, boleh buat pinjaman untuk pergi haji dan umrah. Jangan rasa was-was, boleh ke? Sebenarnya dibolehkan. Okey, kenapa orang nak buat pinjaman? Dia tahu dia berkemampuan untuk pergi, tetapi masih belum ada duit untuk pergi, duit yang terkumpul. Contohnya, kita dah berumur 45, kita rasa kudrat kita semakin berkurang. Kita rasa mungkin mula dah ada penyakit diabetik, high blood semua. Jadi kita fikir, mungkin lebih lama lagi, mungkin kita dah tak berkemampuan untuk menjalankan ibadah dengan yang baik. Mungkin pada umur 55 kita kena guna kursi roda, kita nak tunggu pencen 60, kita tak pasti kita berkemampuan untuk mengerjakan haji itu dengan sepenuhnya, dengan kudrat kita sendiri. Jadi dibolehkan daripada awal umur 45 kita dah buat pinjaman dan kita tahu kita pencen 60, kita mampu untuk membayar. Jadi pada awal-awal ni kita boleh berfikir sendiri, nak buat pinjaman atau tidak. Kita mampu bayar, Alhamdulillah. Selain daripada pinjaman peribadi, saya sebenarnya ada letak link di description, boleh tengok. Jadi kalau ada video ni, suami isteri nak tengok, nak pergi sama-sama pada awal, pada muda-muda, maksud saya umur 40, 45, masih ada kudrat yang kuat untuk mengerjakan haji dan umrah, okey, buatlah pinjaman. Tak masalah kalau mampu membayar. Lebih-lebih lagi orang kerajaan dia ada pinjaman khas. Saya ada letak pautan di link, boleh tengok. Okey, kemudiannya selain daripada itu, apa lagi cara? Okey, jika kita fikir kita berkemampuan, okey, kita fikir kita ada 2 rumah. Satu rumah kita sewakan, satu rumah yang kita duduk. Cuba kita fikir, sebenarnya kemampuan kita itu adalah melebihi had sudah. Kita sepatutnya, bila kita kata kita berkemampuan tu, kita duduk di rumah kita. Tetapi kita ada ekstra lagi, kita ada sebuah rumah yang kita sewakan. Kita juga boleh buat pinjaman, contohnya kita refinance rumah yang kedua tu, untuk kita hasil refinance tu kita boleh bayar semula nanti kan. Jadi kita hasil daripada refinance tu kita buat pergi haji dan umrah. Macam-macam cara peminjaman yang kita boleh lakukan untuk kita selesaikan kewajipan kita sebagai orang yang berkemampuan. Nak tahu kita mampu atau tidak, kita tengok keliling kita di rumah kita. Ada tak
barang yang berlebih, yang bukan keperluan, yang kehendak kita. Itu bermakna kita berkemampuan. Saya pernah berbual-bual dengan seorang rakan saya, dia sampai menangis sebab apa? Dia mampu membeli telefon yang terbaru dengan harga hampir RM5,000. Tetapi dia kata dia tidak terfikir untuk menyimpan, untuk melakukan umrah. Jadi dia rasa macam sedih. Dia pun memakai kereta yang jenama mahal, tetapi dia kata dia tidak terfikir, sampai dia berbual dengan saya baru dia terfikir kenapa dia tak mendahulukan sedangkan dia berkemampuan. Jadi kalau boleh share lah video ni, siapa yang berkemampuan pergi dahulu, lebih-lebih lagi yang muda. Kita akan rasa kelainan, pergi muda-muda rasa lain. Bersyukur lebih bila kalau dah tua baru nak pergi, itu pun Alhamdulillah. Okey, jadi menjawab pada persoalan kita, boleh tak berhutang untuk pergi haji dan umrah? Boleh. Itu harus jika kita mampu untuk membayar semula dan pastikan hutang itu bebas riba. Maknanya Islamik. Okey, ada beberapa pautan saya letak di description, boleh tengok. Okey, itu saja. Assalamualaikum.